pelancong dan alam sekitar. Definisi pelancong. Sidangan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang perjalanan dan pelancongan antarabangsa telah mendefinisikan pelancong sebagai sesiapa yang mengunjungi mana-mana negara selain negara tempat ia bermastatin dengan sebarang alasan selain alasan pekerjaan dari negara yang dilawati. Lain itu, pelancong ialah pelawat sementara yang menetap sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dilawati dan tujuan lawatan tersebut telah dikelompokkan seperti berikut, iaitu masa lapang, perniagaan, keluarga, misi dan mesyuarat. Pelancong tempatan ialah orang yang melawat negeri lain selain dari tempat dia bermastatin lebih dari 24 jam. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di Kuala Lumpur melawat ke Terengganu selama 5 hari 4 malam dikira sebagai pelancong tempatan. Definisi alam sekitar. Alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi, dan sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Alam sekitar bermaksud segala benda hidup dan benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar mempunyai beberapa komponen utama, iaitu unit lanskap dan juga sumber sejagat semula jadi. Definisi ekopelancongan. Ekopelancongan adalah pengembaraan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar bertujuan menikmati dan menghayati pengalaman alam semula jadi dan kebudayaan. Konsep alam sekitar menurut perspektif Islam. Menurut Islam, alam sekitar menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Berasaskan dasar itu, sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan Tuhan. Alam sekitar sebagai teras produk pelancongan. Alam sekitar merupakan teras bagi produk pelancongan oleh kerana keuntungan dalam pelancongan adalah bergantung kepada usaha dan aspek pengekalan daya tarikan sesuatu destinasi yang pelancong atau pelawat ingin saksikan dan alaminya sendiri. Pengaruh sejarah dalam ekopelancongan. Pengetahuan sejarah tentang sesebuah kawasan merupakan perancangan pelancongan yang penting kerana pelbagai aspek sejarah yang lazimnya dinyatakan sebagai tarikan pelancong seperti tapak arkeologi dan tempat peristiwa sejarah dan telah mempengaruhi gaya hidup sezaman, seni dan kraf tangan. Sejarah kawasan juga mempengaruhi sistem nilai sosial serta sikap yang merupakan pertimbangan sosio-budaya dalam pelancongan. Selain itu, sejarah kawasan tidak perlu dikemukakan secara terperinci tetapi harus menonjolkan latar belakang yang diperlukan untuk memahami unsur penting untuk analisis pelancongan. Secara konklusinya, sejarah merupakan salah satu aspek ekopelancongan yang dapat menarik pelancong datang ke negara kita. Iklim. Lazimnya, iklim yang panas dan cerah digemari oleh kebanyakan pelancong, khususnya dari pelancong luar negara, terutamanya apabila dikaitkan dengan tarikan lain seperti kawasan pantai, laut dan gunung ganang yang menyediakan kegiatan rekreasi. Kumpulannya, iklim merupakan salah satu ekor pelancongan yang diingini oleh pelancong. Pantai dan laut. Rangkaian pantai yang memutih, antaranya Pantai Mengambang Terimport, Pantai Batu Buruk dan sebagainya, menjadi dorongan untuk para pelancong dari dalam dan luar negara datang ke Malaysia. Kawasan ini juga dikaitkan dengan pelbagai kegiatan rekreasi air seperti menaiki bot, rencur air, berenang dan sebagainya. Taman Negara. Malaysia mempunyai taman-taman negara yang begitu menarik seperti Taman Negara Malaysia yang merupakan antara hutan hujan tropika tertua di dunia dengan anggaran 130 tahun. Selain itu, Taman Negara Kinabalu merupakan tuan rumah kepada Gunung Kinabalu
yang menjadi daya tarikan kepada pelancong yang mengembangkan aktiviti lasak. Selain itu, Taman Negara Mulu yang turut menjadi tapak warisan dunia UNESCO yang menjadi habitat burung kenyalang. Gua Gua Malaysia merupakan rahsia alam yang wajib diterokai. Gua Semantung di Sabah dianugerah sebagai pengurusan gua sarang burung terbaik dunia oleh World Wildlife Foundation. Gua Rusa merupakan antara gua terbesar dunia yang kaya dengan pelbagai spesies koloni kelawar. Gua Lubang Nasib Bagus yang merupakan tapak warisan dunia merupakan gua terbesar dunia yang diketahui. Agensi yang bertanggungjawab. Pertama ialah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, iaitu merupakan kementerian yang bertanggungjawab untuk memelihara alam sekitar dari dicemari dan memelihara alam sekitar yang tercemar. Melalui langkah penguatkuasaan undang-undang, Jabatan Alam Sekitar merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang memainkan peranan untuk mempertingkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya yang menyekat pencemaran. Jabatan Perhutanan dan Semenanjung Malaysia ditugaskan untuk menjaga hutan negara yang telah diwartakan sebagai hutan simpan. Jabatan ini memainkan peranan penting untuk menjaga hutan dari diterokai dengan haram dan berleluasa yang akhirnya menyebabkan pencemaran tanah, udara dan air. Dengan pelbagai bentuk lanskap pelancongan, kelimpahan anugerah alam semula jadi, sinergi antara warisan budaya, makanan, seni dan kraf, Malaysia kini diletakkan sebagai salah satu destinasi pelancongan dunia yang wajib dikunjungi. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia akan terus berusaha untuk melonjak kedua-dua sektor pelancongan dan kebudayaan ke tahap yang lebih tinggi. Langkah-langkah memajukan ekopelancongan di Malaysia. Bah Hutan Simpan Kekal merupakan antara langkah penting memajukan kegiatan ekopelancongan. Pihak berkuasa hendaklah mewartakan lebih banyak kawasan hutan simpan kekal seperti Taman Negara Hutan Simpan Belum dan Hutan Simpan Bakor. Bekalan hutan membolehkan flora dan fauna terus wujud dan kegiatan ekopelancongan dapat dikekalkan. Aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan hutan penting untuk memajukan ekopelancongan. Hutan yang diteroka perlu ditanam semula untuk mengekalkan jumlah keluasan kawasan hutan di negara ini. Jabatan Perhutanan Negeri memainkan peranan penting untuk melindungi habitat flora dan fauna. Penyelidikan dan pembangunan perlu untuk memajukan ekopelancongan. Penyelidikan tentang hidupan liar dan kayu-kayan bagi memastikan elemen ekopelancongan menarik minat pelancong. Penyelidikan bertujuan mengenal pasti masalah penyakit flora dan fauna, masalah pembiakan untuk mengelakkan keputusan spesies yang menjadi tarikan pelancong. Kuasaan undang-undang juga perlu bagi memastikan medium ekopelancongan tidak diganggu. Akta dan peraturan yang ada perlu dikuatkuasakan untuk membantas kegiatan pemburuan haram dan pembalakan haram. Penguatkuasaan secara tegas dapat memastikan aktiviti yang memberi kesan negatif kepada flora dan fauna dapat dikurangkan. Ini akan menjamin ekopelancongan dapat berterusan. Konklusinya, bercuti sambil mendampingi alam semula jadi merupakan percutian yang amat memanfaatkan dari pelbagai segi. Ekopelancongan sememangnya berpotensi menjadikan Malaysia destinasi pelancongan yang boleh dikunjung tanpa jemu. Alangkah bertuahnya kita sebagai warga Malaysia dapat menjelajah intan permata alam semula jadi ini tanpa perlu banyak berbelanja berbanding dengan kos pembelanjaan percutian ke luar negara. Oleh itu, alam sekitar merupakan salah satu daya tarikan kepada pelancong.